Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan Kitabul Ghusl, tajuk berkenaan dengan mandi wajib, pada hadis yang kelima, muka surat 178. Muka surat 178. Hadis yang kelima. Wazada Muslim biriwayati Anas anna Umma Sulaim qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ar-rajul ghalizun abyad wa ma al-mar'ah raqiqun asfar. Imam Muslim menambah, yakni membuat penambahan dalam riwayat melalui riwayat Anas radhiyallahu an, bahawa Ummu Sulaim radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air mani lelaki, air itu maksudnya air mani lelaki. Air itu air mani. Sesungguhnya air mani lelaki adalah pekat putih, pekat dan warna dia itu putih. Dan air mani perempuan lembut dan warnanya kuning. Lembut dan warna dia agak kuning lah. Itu Nabi sebut begitu. Ya? Mana? Tidak. Dia cecair lah. Cuma dianya lembut. Lembut ni maksudnya sebab kalau lelaki tadi dia pekat. Perempuan ni lembut sedikit. Nabi sebut begitu. Baik. Sebenarnya riwayat ini adalah riwayat mukhtasar. Riwayat mukhtasar, iaitu riwayat yang direngkaskan daripada riwayat yang detail. Ni hak detailnya beginilah. An Qatadah anna Anas bin Malik haddathahum anna Umma Sulaim haddathat annaha sa'alat Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam 'anil mar'ah tara fi manamiha ma yara ar-rajul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'at dhaliki al-mar'ah faltaghtasil." فقالت أم سليم واستحييت من ذلك. قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم. فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وما المرأة رقيق أصفر فمن أيهما غلا أو سبق يكون منه الشبه. Daripada Qatadah bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kepada mereka bahawa Ummu Sulaim radhiyallahu anha menceritakan bahawa dia pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan yang bermimpi ihtilam, bermimpi kemudian mana bermimpi ihtilam, bermimpi bersetubuh. Dan maknanya keluar air lah. Itu maksud bermimpi. Bermimpi sebagaimana yang dilihat lelaki itu makna bermimpi bersetubuh sehingga keluar air mani itu. Itu maksudnya. Bila ditanya begitu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila perempuan melihat sedemikian, makna melihat ada air, dia bermimpi bersetubuh tu, tengok ada air. Air itu maksud air mani lah. Maka hendaklah dia mandi. Hendaklah dia mandi. Ummu Sulaim berkata, saya berasa malu dengannya. Malu nak tanya benda-benda gini. Tak, muka Nabi. Ustaz, apa ni kita kata cikgu pula orang jatuh. Nabi malu juga. Tu. Padahal rapat dah Ummu Sulaim dengan Nabi tu. Baik. Dia berkata, dia tu maknanya Ummu Sulaim lah. Apakah ada perkara itu maknanya perempuan ni, maknanya memang air hak keluar tu bila dimimpi memang air mani ke? Mana ada juga sepuluh lelaki ke? Itu maksud pertanyaan itu. Maka Nabi jawab, iyalah, perempuan pun ada air mani juga.
bukan lelaki saja. Jika tidak begitu, mana kalau perempuan itu tak ada air mani, maka daripada manakah berlaku keserupaan dengannya? Mana jadi mirip. Anak tu kadang-kadang nak serupa dengan ayah, kadang-kadang nak serupa dengan mak. Jadi itu pengaruh air mani lah tu. Tu maksud dianya. Maka Nabi kata lagi, sesungguhnya air mani lelaki adalah pekat dan putih warnanya, dan air mani perempuan lembut dan kuning warnanya. Kuning tu bukan kuning makna warna tu kekuningan, ke arah kuning lah, tidak putih. Mana-mana dari kedua-duanya yang menang, maknanya antara air mani lelaki dengan air mani perempuan, hak mana lebih kuat atau dia lebih menguasai, maka keserupaan anak akan menyembelihinya. Jadi keserupaan anak tu jadi mirip. Kalau air mani perempuan tu lebih kuat daripada air mani lelaki, anak mirip dia lah, nak serupa dengan dia, ada meh dia. Tu Kelantan kata. Tapi kalau air mani ayah tu lebih kuat, ada meh tu. Lepas tu kalau sama kuat, sebab tu dia ada dua-dua. Meh mok ada, dia tak sebut sini. Kita faham gitulah. Tengok hidung serupa dengan ayah. Kening serupa dengan mok, ada belaka sudut-sudut tertentu tu. Apa yang jadi ada tu? Air mani ada kedua-dua tu lah. Tu maksud Nabi. Kalau binatang, kalau kita tengok binatang, dia ada dalam setengah riwayat lain Nabi kiyahkan dengan binatang, Nabi kata itu tarikan urat, tarikan urat. Inilah maksud dia juga nya. Mana air mani tu mana lebih kuat, dia yang menguasai keserupaan anak itu. Hadis ini menceritakan tentang perbezaan antara air mani lelaki dan air mani perempuan. Ini adalah asas yang penting dalam menerangkan sifat air mani. Sifat sedemikian adalah ketika sihat dan dalam keadaan biasa. Mana dalam keadaan biasa gitulah. Tetapi kalau lelaki ke perempuan, kalau dia sakit, mungkin berubah tu keadaan air mani tu. Ni kira-kiranya seseorang itu dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa tu, gitulah kedudukan air mani. Di samping itu juga hadis ini menceritakan tentang kejadian anak di dalam rahim ibu. Dari sudut kemiripan anak dengan sebelah ibukah atau bapa. Hadis sebelumnya juga menyebutkan perkara sama. Sebelum ni ada dah sebut. Terdapat beberapa hadis yang lain menjelaskan tentang perkara tersebut. Kalau hadis dia kemukakan di sini, mana nampak lebih terang lagi lah. Misalnya ni. Cuba tengoklah di sini, dia ada teks itu, saya baca di sini. Ana Aisyah anna imra'atan qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hal taghtasilu al-mar'ah idha ihtamalat wa absarat al-ma'? Faqala na'am. فقالت لها عائشة طربت يداك وألت. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan bahawa seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, adakah perempuan kena mandi? Mandi ni makna mandi wajib bila dia bermimpi dan melihat air mani keluar. Dia tengok-tengok air mani ada di kemaluan dia. Ni perempuan ni, kena mandi kah? Maka Nabi kata kepada dia, ya, kena mandilah. Maka Aisyah berkata kepada perempuan itu, apalah kamu ni? Tanya aku lah. Bapa duk tanya Nabi seolah-olah gitulah. Bapa duk tanya Nabi bagi lagu tunya. Seolah-olah bapa tanya sama-sama kita kecil sama kita bagi lagu ni. Tu. Depan Nabi Aisyah kata gitu. Maka Rasulullah pun kata, biarkan dia. Biarlah dia nak tanya. Tidak berlaku, maka Nabi pun buat penjelasan. Tidak berlaku keserupaan anak kecuali kerana perkara demikian. Jadi anak jadi serupa ayah, kadang-kadang serupa mak, kerana air mani itulah. Kerana air mani itu, pengaruh air mani itu. Bila air mani perempuan mengatasi air mani lelaki, mana air mani perempuan lebih kuat, maka anak akan menyerupai ibu atau bapa saudara sebelah ibunya. Dan bila air mani lelaki mengatasi air mani perempuan, maka anak akan menyerupai ibu atau bapa saudara sebelah bapanya. Mana kadang-kadang ni, maknanya dia naik ke atas lah. Kadang-kadang serupa dengan mak dia ataupun adik-beradik mak dia. Dia gitu tu.
Keturunan lah tu, keturunan Allah bahagian atas ni, bukan bahagian bawah ni. Tu. Sebab tu kita tengok Allah budak ni serupa, putih-putih, petuk dia. Ni kesai mani. Kadang nak serupa petuk, kadang nak popok darah. Yalah kalau dia kebetulan nak serupa orang lain pun, jangan menimbulkan masalah lah. Wah, nak serupa dengan jual aiskrim. Lepeh tu. Saya sebut tu bukan apa tu tak, bukan gora, sebab ada berlaku zaman Nabi. Ada berlaku zaman Nabi, siapa nak cerah? Dia sahabat Nabi nak jadi lebih pun dia melalui proses pendidikan begitu. Kalau zaman Arab jahiliah tu itulah masalahnya. Bila nak serupa ni dia syok lah pasangan dia tu ada bini dia ni berzina dengan orang, dia syok tak terkali. Jadi ada sahabat ialah cuba tidak disebut nama pun mana ada berlaku. Nabi kata dia, Nabi kiyah. Bila sebut gitu, macam dia sudah ada syok tak molek pada isteri dia tu. Nabi kata, mu tak ada pera ke, unta ke, binatang ke pun ada. Lepas tu unta hak beranak tu serupa sama ke dengan mak dia, dengan hak jantan tu. Dia kata dok kadang-kadang hak ni tubik-tubik putih. Nabi kata itu tarikan urat, mungkin ada keturunan dia dulu hak warna gitu. Mana tak lagi? Tu tak mesti serupa tu nak ayatnya, kalau serupa itulah pengaruhnya. Tapi kalau tak serupa pun jangan kita syok tak terkalu gitu. Serupa binatang lah juga. Bak ni sama dengan binatang. Tu. Saya sebut ni bukan apa, sebab dia jadi isu dulu. Cerita ni di Arab Saudi lah berlaku ni. Saya baca dari satu dia asalnya artikel Dr. Yusuf Al-Qaradawi almarhum. Dulu kan dia Arab Saudi, perempuan mana boleh bawa kenderaan. Jadi nak pergi mana-mana gak kena ada driver. Kalau hak kaya gak dia ada kereta tapi driver bawa. Jadi adalah berlaku fitnah. Syaitan nak ganggu tu tak. Bila tiba-tiba isteri dia bersalin serupa dengan driver. Dia terganggu, fikir tu lelaki ni terganggu. Mungkin dia duk main outstation sama. Mana ya serupa ketemu dengan driver tu? Timbullah masalah. Hak itulah Dr. Yusuf Qaradawi kata, ambillah pendapat perempuan boleh bawa kereta. Lebih menjaga fitnah itu. Sebab perempuan ni bukan semuanya duduk di rumah, mesti nak pergi kedai, nak pergi beli tu, lakinya sibuk. Nak bawa kereta tak boleh. Orang-orang kaya gak sedia driver pula. Lepas tu timbul tu jadi fitnah lah. Baiklah perempuan tak ambil lesen. Benarkan perempuan tak ambil lesen, siapa dia boleh bawa kereta sendiri. Lebih baik lagi. Lah ni dibenarkan. Bolehlah perempuan bawa kereta. Lah ni dulu tak boleh. Jadi hak tu ketat terlajuk. Pada zaman Nabi perempuan naik uta bawa sendiri, tidak pakai driver pun. Benda-benda gitu. Sebab tu Dr. Yusuf Qaradawi dia kritik bab tu. Dia kata ketat sangat tu tak boleh lah. Jadi fitnah. Kita kata boleh berlaku tu. Fitnah ni boleh berlaku hati-hati tak. Hak jaga dah boleh berlaku lagi. Kalau tak jaga. Baik. Di dalam riwayat yang lain, seorang pendeta Yahudi menyoal Nabi SAW tentang masalah ni lah. An Zaid annahu sami'a Aba Sallam qala haddathani Abu Asma Ar-Rahabi anna Thawban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haddathahu qala kuntu qa'iman 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a hibrun min ahbari al-yahud faqala assalamu alayka ya Muhammad fadafa'tuhu daf'atan kada yusra' minha faqala lima tadfa'uni faqultu ala taqul ya Rasulullah faqala al-yahudi إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم على إثرها
qala yunharu lahum thawrul jannah alladhi kana ya'kulu min atrafiha qala fama sharabuhum alayhi qala min 'ainin fiha tusamma salsabila qala sadaqta qala waji'tu as'aluka an shay'in la ya'lamuhu ahadun min ahli al-ard illa nabiyyun aw rajulun aw rajulan qala yanfa'uka in haddathtuka qala asma'u bi udhunay qala ji'tu as'aluka 'anil walad qala ma'uha ar-rajul abyad wa ma'ul mar'ati asfar fa idza ijtama'a fa'ala maniyyur rajul maniyyal mar'ah adhkara bi idznillah wa idza 'ala maniyyul mar'ah maniyyar rajul anatha bi idznillah qala al-yahudi laqad sadaqta wa innaka lanabiyyun thumma insarafa فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. Diriwayatkan daripada Zaid bahawa beliau mendengar Abu Salam berkata, Abu Asma Ar-Rahabi meriwayatkan kepadaku bahawa Thauban radhiyallahu anhu, hamba bebasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan kepadanya dengan berkata, pernah satu ketika saya berdiri berhampiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah seorang pendeta Yahudi. Dia berkata, salam ke atas engkau wahai Muhammad. Saya pun menolaknya. Saya pun tolak dia. Kata Abu Asma ni lah, saya pun tolak dia dengan kuat, sehingga dia hampir-hampir terjatuh dengan sebab tolak ke saya tu. Maka dia pun bertanya, kenapa engkau menolak aku? Saya pun jawab, kenapa engkau kata wahai Muhammad? Kata apa tak kata wahai Rasulullah? Wahai Rasulullah. Orang Yahudi pun jawab, kami hanya memanggilnya dengan namanya dinamakan oleh keluarganya. Mengetuk dia nama tu dulu, sebab tu saya panggil dia Muhammad. Dia kata gitu. Lalu Rasulullah pun berkata, namaku adalah yang dinamakan oleh keluargaku kepadaku, iaitu Muhammad. Itulah nama aku hak sengatinya, hak sebenarnya, hak asalnya daripada kecil lagi. Yahudi itu berkata, mana Nabi tidak menyalahkan dia, tak apalah nak panggil dia pergi ikutmu lah. Tak. Yahudi itu pun kata, saya datang ni kerana nak tanya soalan. Bukan mari nak buat labadak ni, mari nak tanya soalan. Maka Rasulullah pun kata kepada dia, apakah engkau akan dapat faedah kalau aku jawab soalan kau tu? Kalau aku mu tanya, aku jawab, ada faedah kau? Nabi tanya dia. Nak tanya pun, kalau aku ayatmu nak dengar ke tak? Takut dengar saja, lepas tu dia pakai lawak. Tu. Dia pun jawab, saya akan dengar dengan dua telinga saya. Saya akan dengar sengatilah. Dia tak ayat terima ke tak tu, tengoklah dulu. Saya akan dengar, maknanya dia akan beri perhatian. Rasulullah SAW pun memukul-mukul tanah dengan ranting yang berada pada tangan dia lah. Nabi buat gini, ada ranting. Tak apalah dia kata nak dengar kan. Lepas tu Nabi pun kata, tanyalah, silakan. Nabi kata, tanyalah. Yahudi tu pun tanya, di manakah manusia? Soalan dia ni. Makna orang bertanya ni orang alim ni. Soalan dia tu Nabi boleh faham, orang ada maklumat ni. Bukan bodoh, bukan tanya soalan bodoh, soalan cerdik benar ni. Dia tanya, di manakah manusia berada ketika suasana ni, keadaan ni? Keadaan mana? Dia baca ayat Quran. Ingat dia ayat ni. Dia kata, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Apa maksud ayat ni? Ingatlah di ketika ataupun di suatu hari, pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain. Ni bumi ni Allah akan ganti bumi lain pada hari itu. Demikian juga langit, Allah ganti langit yang lain. Manusia dan manusia semuanya keluar berhimpun. Berhimpun di mana? Di pada mahsyar, menghadap Allah, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Dah bila Allah tukar, Allah peracur bumi tukar bila, jadi manusia duduk mana pada waktu tu? Dia tanya Nabi. Soalan dia bukan main tu. Tak. Rasulullah pun jawab.
Mereka berada di dalam kegelapan atas titian. Bukan tanpa atau atas. Itu sebenarnya. Ala bermakna fauqa. Ala bermakna fauqa. Kalau tengok otak asal di Arab lah. Mereka berada di dalam kegelapan atas titian. Kebanyakan ulama mengatakan titian ni makna sirat, titian sirat itu. Tak apalah. Yahudi itu tanya lagi, siapakah orang yang pertama yang berjaya melepasi titian sirat itu? Maka Nabi pun jawab, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Ini kelebihan fuqara minal muhajirin. Orang muhajirin hak miskin, hak fakir. Fakir ni lebih berat pada miskin lagi. Yahudi itu bertanya lagi, apakah hadiah mereka ketika mereka masuk surga? Ada hadiah tu habu mula-mula sekali. Nabi jawab, potongan hati ikan. Pelik kan? Potongan hati ikan, ikan nun itu. Potongan hati ikan. Yahudi itu bertanya lagi, apakah makanan mereka selepas itu? Selepas diberi makanan hadiah dalam bentuk makanan hati ikan itu, Yahudi itu tanya lagi, apakah makanan mereka selepas itu? Nabi SAW menjawab, disembelih untuk mereka lembu syurga, yang mana mereka makan daging dari tepi-tepi jasad lembu itu. Bila dia kupas kulit, dia makan tepi-tepi. Hak ni perbincangan lain lah, penuh dengan falsafah, penuh dengan dia punya isyarat-isyarat ni. Tu. Iyalah, kita tidak nak bicara khilaf-khilaf ni, sebab kalau tengok dalam hadis tu dia adalah sedikit khilaf atau apa maksud dia tu. Kita tidak nak bicara tu. Tu. Lembu. Baik. Okey. Yahudi tu tanya lagi, apakah minuman mereka? Mereka minum ke apa dalam syurga? Nabi jawab, mereka minum air yang sangat enak dari air mata. Yang mana air ni nama khusus dia salsabila. Nama khusus dia salsabila. Kata Yahudi itu lagi, sadaqta. Betul belaka kamu jawab tu. Tepat. Maknanya dia ni tahunan nak tanya soal lagu tu orang aling lah tu. Ni orang ni hibrum minal yahud. Ilmuan dari kalangan Yahudi ni. Ahbar, kalangan ahbar dia. Dia pun kata lagi, dia kata, aku datang untuk menyoalmu tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh seseorang pun daripada penduduk di kawasan ini. Tak ada orang tahu ni jawapan ni. Kecuali seorang Nabi ataupun seorang dua orang gitu yang tahu. Orang ada maklumat betul, hak faham sungguh kitab-kitab samawi hak sebelum tu. Nabi pun tanya dia, adakah mendatangkan manfaat kepadamu jika aku ceritakan kepadamu? Sebab dia gini sebenarnya hak ni cerita ni kalau tengok dalam syarah hadis, dia kata ada lagi nak tanya lain bukan itu saja. Mana tidak sekata banyak pula soalan. Tak apalah, mengurusi majlis pun tak ada beres, sesak, boleh tanya, sekarang nak tanya. Nabi kata, ada manfaat ke tidak? Ada faedah ke tidak kalau aku jawab? Tu. Dia kata, saya akan dengar dengan dua telinga saya. Sebenarnya aku datang setengah ulama kata hak ni kali kedua dia mari, dia juga kata begitu. Aku mari nak tanya mu tentang anak ni, tentang anak. Tadi lain tentang hari akhirat tu. Hak ni tentang anak. Nabi SAW pun jawab, tentang anak ni maksudnya begini. Tentang anak ni makna macam mana boleh jadi anak tu jadi kadang-kadang supopok. Tu benar-benar gitu dia tanya, kok mana? Kadang-kadang supo ayah, kadang supo mak, kadang supo pot darah. Tu pot darah ini, pot darah ini. Bapa jadi gitu. Tu maksud dia tanya tu. Kalau dalam syarah hadis tu dia sebutlah tu. Kenapa ulama faham begitu? Sebab daripada jawapan Nabi tu. Apa Nabi jawab? Kalau kita tidak baca pemahaman ulama syarah pelik, tanya tentang anak, tiba-tiba jawab tentang air mani. Nabi pun jawab, air mani laki putih dan air mani perempuan kekuningan. Bila kedua air mani lelaki dan perempuan berkumpul dalam rahim ibu tu, maka mani lelaki mengatasi mani perempuan. Maka akan menjadi anak perempuan dengan izin Allah. Baik. Bila mani perempuan mengatasi mani lelaki, akan menjadi anak perempuan dengan izin Allah. Dia tersilap tu dia sebenarnya hak mani lelaki tadi bila kuat mani lelaki jadi anak lelaki lah. Ubah situlah. Anak tinggal hak Arab tadi gitu sebenarnya maksud dia ni. Dah kalau air mani lelaki tu kuat, mana jadi anak lelaki lah. Kalau air mani perempuan kuat, jadi anak perempuan. Itu maksud dia nya.
Allah buat tu sistem alam yang Allah, sistem alam yang Allah buat tu gitu. Fitrah lah, secara fitrah. Yahudi tu berkata, bila Nabi boleh jawab gitu, tak payah nengung-nengung, jawab lalu. Maka dia berkata, sesungguhnya laqad sadaqta, sesungguhnya engkau seorang yang benar, dan memangmu ni, aku memperakui bahawa kamu ni la nabiyyun, benar-benar nabi, memang nabimu ni. Sebab cikgu pun tak ada ajar ni. Nah, seolah-olah gitulah. Maklumat ni daripada wahyu, dia tahulah. Kemudian dia pun berpaling, lalu dia pun pergi. Gitu ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang ini telah bertanya ku tentang sesuatu. Hak dia tanya tadi tu sebenarnya hak dia tahu dah. Sesuatu hak dia tanya tu hak dia tahu dah, tu maksud dia sebenarnya. Kalau saya nak ubah terjemah berdasar pada huraian ulama, sesungguhnya lelaki ini bertanya ku tentang sesuatu yang dia telah maklumi jawapannya. Itu dalam huraian ulama, dalam huraian hadis ni. Sebab kalau kita terjemah secara harfiah gitu, tak fahamlah kitanya. Sesungguhnya orang ini telah bertanya ku tentang sesuatu yang telah dia tanyakan. Tak. Mana dalam huraian anak cek lah, dalam huraian hadis, lelaki ni tanya sesuatu yang dia sudah maklumi jawapan dia tu. Maknanya dia ni ilmuwan dalam agama Yahudi tu. Kau tidak tahu ke dia tanya dia jurai. No. Raik pula tu raik dawak biru, bukan dawak merah. Kalau dawak merah tu tak lulus. No, salah. Maknanya betul. Sebab tu Nabi kata gitu tu. Aku sendiri pun tak tahu. Cuma bila dia tanya tu Allah. Hak ni setengah ulama kata jawapan ni dalam bentuk ilham. Alqallahu fi rawih. Allah mencampakkan dalam jiwa dia jawapan tu. Spontan Allah beri. Tidak melalui Jibril hak ni. Itu yang ulama sebut. Salah satu bentuk wahyu Nabi ulqiya fir rawh, dicampakkan dalam perasaan Nabi. Hak tu bukan Quran tu. Hadis lah. Jadi hadis lah. Tu. Sebab tu Nabi kata, dia ni ada aku pun tak tahu asalnya. Allah SWT sebut pada aku dalam bentuk wahyu tu. Baik, dalam riwayat yang lain disebutkan nama ulama Yahudi ni hak datang menemui Nabi ni bertanya ke soalan yang sama. Mungkin orang yang sama atau individu yang sama. Riwayat gini. Cuba kita tengok di sini lah. An Anasin anna Abdullah bin Salam tu ada tasydid tu. Balaghahu maqdamun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa atahu yas'aluhu an asya' fa qala inni sa'iluka an thalathin la ya'lamuhun illa nabiyyun ma awwalu asyratis sa'ah wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah wa ma balul walad yanzi'u ila abihi aw ila ummihi qala akhbarani bihi Jibril anifah qala ibn Salam dhalika aduwwul yahudi minal malaikah qala amma awwalu asyratis sa'ah fanarun tahsyuruhum minal masyriq ila al maghrib wa amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah faziyadatu kabidil hut wa amma al walad fa idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ah naza'a al walad wa idza sabaqa ma'ul mar'ah ma'ar rajul naza'at al walad qala ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa telah sampai kepada Abdullah bin Salam berita kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya tentang beberapa soalan. Aku ingin tanya engkau tentang 3 soalan, 3 perkara yang mana tak ada orang tahu ni jawapan ni kecuali Nabi. Maknanya maklumat ni jawapan dia mesti daripada wahyu. Itu maksud dianya. Apakah permulaan tanda kiamat? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah makanan pertama yang dimakan oleh ahli syurga, penduduk syurga bila masuk syurga? Makanan hak mula-mula. 2. Yang ketiga, dan bagaimana anak mirip wajah kepada ayahnya atau kepada ibunya? Apa sebab jadi anak tu kadang-kadang mirip wajah ayah dia, kadang-kadang mirip wajah mak dia? Bapa jadi gitu. Nabi SAW jawab, Nabi kata Jibril alaihi salam menceritakan kepadaku. Sani baru Jibril royak jawapan tu. Maka Ibn Salam pun kata, dia kata Jibril tu musuh orang Yahudi, sama-sama bermusuh dengan Jibril. Dia mari dalil lagi. Jadi bila
Sabaka dengan makna mendahului, maka ia memberikan gambaran keaktifan sperma itu, benih itu dari kedua belah pihak. Mana dia semasa keluar air mani itu, air mani itu dia ada benih sperma itulah. Hak mana hak lebih kuat? Tu antara lelaki perempuan itu masing-masing mempunyai sperma yang akan berlumba-lumba untuk sampai ke dalam ovari perempuan itu. Keserupaan akan condong kepada yang sampai dahulu, sama ada dari segi mizaj. Lasok kadang-kadang dia jadi objek seks di universiti. Kalau di malah nak cerita, kalau di India lagu ni bahaya sungguh. Janggut tak ada sikit abu. Parut hadirat. Siapa ada ni nak ayatnya peranan ibu bapa dah kerajaan bagi anak-anak hak gini lawak jenaka lah tu. Dia gini hak tu jelas dalam hadis. Kalau seorang tu memang lelaki tapi dia tiru watak perempuan sama ada berlakon TV, hak tu haram jelas. Dalam kita ada bermufrad tak ada sebut. Nah, tu pula Nabi kata laknat Allah kepada dia dalam hadis. Riwayat bahawa kita nak baca tu. Tak ada khilaf. Hak paling besarnya dia setelah lawan takdir Tuhan. Lawan ke banyak tu Tuhan pahala besar mengatasi kelemahan ni. Jangan kau tahu Tuhan masuk neraka. Cepat masuk neraka tu. Derah masuk neraka tak boleh gitu. Kena tengok juga hal lain tu.